Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Prof. Madya Dr. Muhammad bin Samsudin. Saya Nushazira binti Mat Nordin memegang nombor matrik A17976, Ain Farhana binti Rahman bernombor matrik A180402 dan Nur Hafizah binti Hifzullah A180403 akan membentangkan mengenai usaha-usaha pemeliharaan bangunan yang dilakukan oleh Jabatan Warisan Negara. Pada awalnya, Jabatan Warisan Negara dikenali sebagai Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia. Pada 1 Mac 2006, kementerian ini dinaik taraf menjadi sebuah jabatan yang bertanggungjawab dalam memelihara dan memelihara bangunan serta tapak warisan negara seperti mana yang termaktub dalam Akta Warisan Kebangsaan 2005. Secara tidak langsung, akta ini memperuntukkan pembangunan dan perkembangan pemeliharaan bangunan warisan di bawah kepentingan negara. Sebaik saja Akta Warisan Kebangsaan 2005 diluluskan di Parlimen. Akta ini diwartakan pada 31 Disember 2005 dan mula berkuasa pada 1 Mac 2006. Dalam pada itu, segala peruntukan mengenai pemeliharaan dan pemeliharaan warisan kebangsaan, warisan semula jadi, warisan kebudayaan ketara dan tidak ketara, warisan kebudayaan air dan perkara-perkara lain yang berkaitan telah diletakkan di bawah Akta Warisan Kebangsaan 2005. Bagi meningkatkan lagi pembangunan bidang pemeliharaan warisan di Malaysia, penubuhan dan penstrukturan fungsi dan tugas diletakkan di bawah tanggungjawab Jabatan Warisan Negara. Berdasarkan Akta 645, dibentuk juga sebuah garis panduan pemeliharaan bangunan warisan yang disediakan dengan fungsinya sebagai panduan kepada sebarang pelaksanaan kerja pemeliharaan bangunan warisan yang terdapat di Malaysia. Seterusnya, mengupas juga mengenai definisi warisan yang merujuk kepada sesuatu yang mempunyai nilai yang telah diwarisi dari satu generasi ke satu generasi yang baru. Aspek ini termasuklah nilai estetika, arkeologi, seni bina, budaya, sejarah, saintifik, sosial, spiritual, linguistik dan teknologi. UNESCO mendefinisikan warisan kebudayaan sebagai sesuatu yang merangkumi aspek monumen, sekumpulan bangunan dan tapak. Dalam aspek ini, sekumpulan bangunan tersebut merangkumi bangunan berkelompok atau terasing yang mempunyai nilai dari segi seni bina, homogeniti atau tata letak dalam sesebuah landscape yang ada memberi gambaran nilai sejagat yang tinggi dari segi sejarah, seni dan sains. Merujuk kepada Akta 645 bahagian 1, bangunan merupakan warisan yang termaktub di bawah kategori warisan kebudayaan ketara. Usaha memelihara bangunan yang dianggap sebagai warisan negara amatlah penting bagi menggalakkan nilai kebudayaan yang bersignifikan sebagai lambang identiti kebangsaan. Meskipun begitu, usaha memelihara bangunan yang dikategorikan sebagai warisan negara bukanlah sesuatu yang mudah kerana pelaksanaannya tertakluk kepada garis panduan pemeliharaan bangunan warisan. Oleh yang demikian, bagi membincangkan usaha-usaha memelihara bangunan, peranan Jabatan Warisan Negara merupakan aspek yang perlu diteliti. Hal ini wajar dikatakan demikian kerana tanggungjawab dan kuasa dalam memelihara adalah berada di bawah jabatan tersebut. Usaha yang pertama adalah pemeliharaan. Keaslian dalam pemeliharaan warisan merupakan konsep pemeliharaan warisan yang menjadi praktis oleh golongan sejagat. Dalam hal ini, keaslian boleh dianggap sebagai satu aspek estetik yang secara tidak langsung menjadikan proses pengembalian sesuatu keaslian sebagai perkara etika. Berdasarkan kepada aspek pemeliharaan bangunan warisan, keaslian sesebuah bangunan adalah lebih cenderung terhadap penekanan etika berbanding estetika. Dalam arti kata lain, kecantikan tidak menjadi kayu ukur dalam usaha memelihara sesebuah bangunan, namun lebih menekankan tentang cara mengembalikan bangunan tersebut seperti keadaan asal. Oleh itu, keaslian bangunan menyentuh aspek bahan binaan, reka bentuk, kerja binaan dan tata letak sebagai konsep yang menjadi konkret kepada usaha memelihara bangunan warisan. Berdasarkan kepada Jabatan Warisan Negara, garis panduan pemeliharaan bangunan warisan telah menggariskan aspek-aspek yang perlu diteliti bagi memastikan keaslian bangunan terjaga semasa proses pemeliharaan dilakukan. Setelah diperincikan, usaha ini sebenarnya menjadi sumber dominan dalam memastikan keaslian dan kualiti sesebuah bangunan yang ingin dipelihara terjaga serta tidak tercemar. Keaslian bahan binaan merupakan aspek yang diutamakan dalam proses pemeliharaan bangunan. Dalam hal ini, bahan binaan merupakan satu nilai penting yang terdapat pada sesebuah bangunan. Aspek ini wajar dikatakan sedemikian kerana bahan binaan tersebut mengandungi nilai sejarah pada zaman-zaman tertentu pada masa dahulu. Bahan binaan turut mengandungi bukti-bukti tentang ilmu yang sudah tidak lagi wujud, mempunyai gubahan idea dan keunggulan bangunan. Setelah diperincikan, bahan binaan bangunan warisan juga banyak bersumberkan kepada bahan-bahan semula jadi, misalnya kapur, batu dan kayu. Maka dengan itu, Jabatan Warisan Negara komited dalam mengekalkan keaslian bahan binaan sebagai salah satu usaha memelihara bangunan.
Beberapa pendekatan dalam usaha pemeliharaan telah digariskan dalam garis panduan pemeliharaan bangunan. Umumnya, pendekatan dalam pemeliharaan yang dimasukkan di sini adalah tindakan-tindakan berbentuk proses kerja bagi memelihara bangunan. Seperti yang termaktub dalam garis panduan Akta Warisan Kebangsaan 2005, Seksyen 2 Bahagian 1. Pendekatan pemeliharaan merangkumi aspek melindungi, membaik pulih, membina semula, memelihara, pemulihan dan pemeliharaan. Dalam usaha memelihara bangunan, Jabatan Warisan Negara turut menggariskan prinsip pemeliharaan yang perlu diaplikasikan dalam kerja-kerja memelihara bangunan bersejarah. Kesemua prinsip-prinsip yang digariskan oleh Jabatan Warisan Negara ini berperanan penting sebagai panduan berbentuk arahan yang disediakan khas untuk membantu konservator, arkitek dan kontraktor melaksanakan kerja bermula daripada peringkat penyelidikan awal hinggalah kepada gangguan ke atas bangunan. Seterusnya, dalam usaha pemeliharaan bangunan, Jabatan Warisan Negara turut menetapkan prinsip tertentu yang perlu dipatuhi dalam melakukan pemeliharaan bangunan seperti kerja pemeliharaan mestilah boleh mengekalkan seperti keadaan yang asal. Tiada halangan untuk kerja-kerja masa hadapan sekiranya perlu. Tidak melindungi sebarang kemungkinan. Memastikan pengekalan maksima bahan binaan yang sedia ada dan sekiranya ada tambahan, pastikan keharmonian dari segi warna, tekstur, bentuk dan skala, tetapi mestilah kurang kejelasan berbanding bahan yang asal. Namun ia mesti boleh dikenal pasti. Usaha seterusnya adalah pemeliharaan. Pemeliharaan merujuk kepada garis panduan pembangunan warisan. Pemeliharaan diistilahkan sebagai kerja-kerja yang bertujuan melindungi, menyenggara dan menstabilkan bahan binaan dan bentuk bangunan lama, monumen atau tapak warisan agar ianya bebas daripada ancaman kerosakan maupun keusangan. Justru itu, pemeliharaan mementingkan penggunaan bahan dan kaedah rawatan yang terbukti dalam kes-kes yang sama, yang mana telah pun diselidik dan diguna berulang kali. Bagi memastikan kelancaran, kerja-kerja pemeliharaan terlaksana dengan baik, tempoh dan jadual penyelenggaraan kerja perlu disertakan oleh pihak berkaitan bagi memastikan kelancaran proses. Dalam usaha memelihara bangunan warisan negara, Jabatan Warisan Negara menetapkan garis panduan yang perlu diaplikasikan oleh pihak konservator demi memastikan usaha pemeliharaan bangunan berjalan dengan lancar. Secara jelasnya, pemeliharaan sesebuah bangunan yang lama pastinya melibatkan kerja membaik pulih yang terdapat pada elemen-elemen bangunan tersebut. Misalnya bahagian bumbung, dinding, siling, lantai, pintu dan tingkap, saluran paip air hujan, cat, tangga serta electrical dan mechanical. Kesemua elemen ini memerlukan tata cara dan pengkhususan yang terperinci dalam proses memelihara yang perlu diambil kira oleh konservator, khususnya Jabatan Warisan Negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ain Farhana binti Rahman, Nogometri A1880402 akan meneruskan pembangkangan iaitu berkaitan usaha pemeliharaan bangunan yang dilakukan oleh Jabatan Warisan Negara. Saya akan menerangkan berkaitan pendekatan pembinaan semula. Proses ini menghasilkan semula secara tepat melalui suatu pembinaan baru, rupa bentuk dan perincian suatu struktur yang telah hilang atau sebahagian daripada struktur itu sebagaimana yang didapati pada tempoh masa dan termasuklah pembinaan semula keseluruhan atau sebahagian bangunan tersebut. Pembinaan semula hanya boleh dilakukan apabila terdapat sebarang bangunan yang melibatkan kerosakan yang amat serius atau kehilangan sebahagian elemen atau keseluruhan tapak. Oleh yang demikian, kerosakan bangunan dapat dilindungi dengan usaha pemeliharaan. Walau bagaimanapun, usaha pemeliharaan ini haruslah bersistematik yang mana ianya berpandukan garis panduan yang betul. Kerja-kerja pembinaan semula mestilah berpandukan bukti-bukti sejarah dan ia mestilah dibina sebagaimana bentuk yang asal dari segi rupa, tata letak, warna, tekstur dan skala. Dari segi sejarah pula, ianya penting dalam garis panduan kerana dapat menjaga keaslian bangunan tersebut. Contoh yang dapat dilihat seperti pembinaan semula tembok Kota Camarines yang terletak di Pulau Pinang. Tembok baru yang dibina adalah berdasarkan beberapa rujukan termasuk peta ukuran lama, gambar foto dan juga lukisan cat air yang dilukis oleh Madras Artillery Unit pada tahun 1853. Seterusnya adalah berkaitan pendekatan penyesuaian. Jabatan Museum dan Antiquity Malaysia iaitu JMA ini juga dikatakan menggunakan pendekatan penyelesaian gunaan atau adaptive reuse bagi misi membangunkan dan menyelamat warisan sejarah. Jabatan tersebut telah merealisasikan pendekatan penyelesaian ini terhadap projek-projek pemeliharaan di seluruh Malaysia. Antara projek pemeliharaan muzium dan galeri yang berada di tapak warisan adalah seperti bangunan Kelly Castle di Perak, Pusat Informasi Cemeni di Labuan dan Istana Besar di Kedah, Kubu Magate di Sarawak juga.
Seterusnya adalah berkaitan pendekatan penyesuaian yang boleh dilihat dalam proses pembaik pilihan. Pembaik pilihan secara penyesuaian yang melibatkan kesemua atau sebahagian pembaik pilihan luar dengan bahagian dalam disesuaikan bagi kegunaan berfungsi moden. Proses membaiki dan memelihara kerosakan pada bangunan telah dikenal pasti dengan kaedah-kaedah yang bersesuaian serta ianya memenuhi prinsip-prinsip pemeliharaan. Setiap bahagian bangunan yang telah mengalami kerosakan maupun kecacatan mestilah terlebih dahulu dikenal pasti kaedahnya. Langkah ini adalah untuk memelihara. Seterusnya dinyatakan juga tata cara kerja yang menyatakan jenis kerosakan, teknik memelihara serta bahan-bahan yang digunakan. Kerja membaiki ini hendaklah melibatkan penggantian bahan baru yang paling sedikit dan hendaklah menggunakan bahan yang bersesuaian maupun sebadan dengan yang asal. Hal ini kerana bagi memastikan tidak berlaku sebarang tindak balas kimia yang boleh merosakkan bahan yang asal. Oleh itu, penyiasatan bahan mestilah dijalankan terlebih dahulu. Gerak kerja ini dijalankan oleh kontraktor yang perlu menjalankan uji kaji bahan dan melaksanakan mock-up di tapak yang bertujuan untuk memastikan kesesuaian atau keserasian bahan baharu. Selain itu, pendekatan penyesuaian ini juga diguna pakai dalam reka bentuk bagi kerja-kerja baharu. Sebarang cadangan ataupun pemeliharaan yang melibatkan reka bentuk baru mestilah bersesuaian dengan tata letak visual seperti bentuk, tekstur, warna, bahan dan bentuk. Bangunan yang telah mengalami perubahan semasa hendaklah dikekalkan pada tahap terakhir ia digunakan. Namun, sekiranya terdapat bukti yang kukuh bagi keadaan asal bangunan seperti pelan asal, maka dengan itu, kerja pemeliharaan hendaklah dilakukan dengan berdasarkan yang asal. Di samping sekiranya ada perubahan atau tambahan, ianya hendaklah ditinggalkan atau dikeluarkan. Sekian daripada saya, terima kasih. Usaha pemeliharaan ke atas bangunan. Yang seterusnya adalah pendaftaran, di mana usaha pemeliharaan ke atas satu bangunan bersejarah penting supaya dapat mendaftar warisan di bawah daftar warisan kebangsaan. Maksud daftar di sini ialah daftar warisan kebangsaan yang telah diwujudkan dan diselenggarakan yang mengandungi senarai butiran warisan. Hak dan kuasa ini diberikan kepada Pesuruhjaya untuk mendaftarkan warisan di bawah Jabatan Warisan Negara. Pendaftaran warisan ini adalah perlu bagi melindungi dan memelihara warisan daripada berlakunya sebarang kerosakan ataupun peruputan ke atas bangunan warisan tersebut. Dengan mendaftarkan warisan di bawah Jabatan Warisan Negara ini membolehkan satu bangunan dapat diangkat sebagai warisan dan ianya dapat dipelihara dengan cara yang baik dan lebih betul dan dapat disimpan di tempat selamat. Dengan menggunakan pakar-pakar konservator yang lebih profesional, menjadikan sebarang kerosakan atau kemusnahan ke atas bangunan tersebut dapat dilambatkan dan dihentikan dengan lebih baik dengan menggunakan teknik-teknik yang tertentu. Ini penting supaya bangunan tersebut dapat berdiri teguh dengan lamanya dan seterusnya dapat mengekalkan keaslian nilai estetik terhadap bangunan tersebut dan dapat dilihat kepada generasi akan datang. Usaha pemeliharaan bangunan yang selanjutnya adalah usaha merekod. Usaha merekod dan juga dokumentasi ini merupakan satu proses yang utama dan juga penting di dalam pemeliharaan bangunan warisan. Keseluruhan kerja pemeliharaan hendaklah direkodkan dengan mengambil gambar ataupun video berkenaan proses-proses pemeliharaan tersebut. Dan di dalam dokumentasi hendaklah dilakukan kepada 3 bahagian iaitu 3 peringkat utama sebelum, semasa dan juga selepas kerja pemeliharaan. Berdasarkan konteks ini, dokumentasi warisan adalah satu pengumpulan rekod dan juga maklumat yang berkaitan bangunan yang hendak dipelihara. Pengumpulan maklumat tersebut, konservator mestilah mencatatkan segala data ataupun maklumat berkenaan keadaan bangunan tersebut dan mendaftarkan sebarang perubahan yang mempengaruhi bangunan tersebut. Merekod sebarang data sebelum melakukan kerja-kerja pemeliharaan merupakan bahagian terpenting dan juga syarat utama untuk membentuk pemahaman secara menyeluruh dalam diri konservator sendiri betapa pentingnya bangunan dan fungsi bangunan tersebut terhadap sekeliling. Di dalam kaedah ini, peraturan dan juga rangka kerja, prosedur yang sistematik dan tersusun amat diperlukan bagi menstrukturkan rekod yang dikumpulkan supaya ianya boleh lebih seragam dan boleh digunakan sebagai rujukan untuk penyelidik yang akan datang. Kesimpulannya,
Usaha pemeliharaan bangunan yang dilakukan oleh Jabatan Warisan Negara merupakan sebuah usaha yang holistik dalam bidang warisan dan sejarah. Aspek warisan kebudayaan Malaysia yang sememangnya dilindungi oleh beberapa dokumen perundangan, khususnya Akta Warisan Kebangsaan 2005, menunjukkan bahawa usaha ini amatlah penting. Dalam erti kata lain, usaha pemeliharaan bangunan bersejarah atau bangunan yang menjadi warisan negara daripada ancaman kemusnahan haruslah dilakukan secara komprehensif dan komited demi memastikan kewujudan serta kebajikannya terpelihara. Sebagai salah satu bahagian daripada warisan budaya ketara, bangunan yang mengandungi elemen sejarah amatlah wajar untuk dipelihara kerana terdapat nilai dan kepentingan sejarah. Warisan malah berperanan juga dalam bidang ekonomi negara. Sekian sahaja pembentangan kami pada hari ini. Sekian, terima kasih.